Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Azam Baki telah mengumumkan yang lebih ramai VIP akan dipanggil di dalam siasatan rasuah dan salah guna kuasa melibatkan projek LCS. Azam berkata, VIP tidak akan diberi pelindungan. They will not get protection ataupun pelindungan dan akan disiasat. Tak kisahlah who he is, siapa sekalipun. Tindakan akan diambil terhadap mereka. Biarpun VIP ke, VVIP ke, kalau bersalah, mereka akan kena. Pada tahun lepas, tarikh dia 2 November tahun 2022. SPRM berkata, mereka akan berjumpa dengan saya, tak kisahlah di mana sekalipun, anywhere in the world, tentang tuduhan saya buat bahawasanya Ahmad Zaid Hamidi telah terima 20 juta Sing dollars ataupun 60 juta ringgit Malaysia berkait dengan projek LCS. Saya telah mendedahkan mengikut money trail, mengikut siasatan bahawasanya di antara tahun 2012 dan 2013 8 bayaran telah dibayar kepada Ahmad Zaid Hamidi. 8 transactions. Dan duit ni dibayar oleh Baustad kepada dua syarikat. Dua syarikat tu telah bayar duit tu kepada money changer di Singapura. Money changer di Singapura telah transfer duit tu balik ke money changer di Malaysia. Dan duit ni telah dibayar kepada Ahmad Zaid Hamidi. 6 transaction di antara tahun 2012 dan 2013. Kertas siasatan tersebut bersama sekali dengan dia punya money trail ataupun dia punya detail 8 transaction tersebut sebanyak 20 Sing dollars atau 67 juta ringgit Malaysia ada dalam kertas siasatan. It's all inside. Dan kertas siasatan ni telah dihantar kepada Peguam Negara, Attorney General. Sudah lama. Kertas ni dihantar kepada Attorney General sebelum Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, masa Ismail Sabri Yaakob lagi. Dan mereka, iaitu Peguam Negara, menunggu kebenaran ataupun kelulusan Jabatan Perdana Menteri untuk file charges tersebut dan tangkap Ahmad Zaid Hamidi dan charge dia. Kelulusan atau kebenaran belum lagi terima. Sampai hari ini sudah tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, tapi kelulusan yang diminta dari kerajaan dulu, kerajaan sebelum ni, belum lagi dilulus. Dan kerajaan sekarang ni pun juga tak memberi kebenaran atau kelulusan untuk tangkap dan charge Ahmad Zaid Hamidi. Kalau mereka yang old timer macam saya ni lah, bukan yang undi 18 ataupun budak-budak muda, mereka yang masa zaman reformasi dulu, tahun 98, 99, tahun 2000 dan seterusnya, mereka yang bergiat di dalam pergerakan reformasi dan terlibat di dalam politik, mereka akan ingat satu kes. Kes ni melibatkan Ketua Pemuda PKR, Ketua Pemuda Keadilan. Pada 6 Ogos 2002. 6 Ogos 2002 ialah lebih dari 20 tahun dan nak masuk 21 tahun.
Ezam Muhammad Noor, Ketua Pemuda Keadilan, telah ditangkap dan di-charge dan didapati bersalah dan dihukum 2 tahun penjara. He was found guilty and sentenced to 2 years jail. Padahal masa tu dia sudah ada dalam tahanan. Dia ditahan 2 tahun di bawah ISA. Tapi kerajaan charge dia dan lagi 2 tahun. Hukuman di bawah kesalahan di bawah Official Secrets Act. Jenayah yang Ezam telah lakukan ialah dia mendedahkan kertas siasatan berkait dengan Rafidah Aziz dan Rahim Tambicik. Rafidah Aziz dan Rahim Tambicik telah disiasat atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Dan kertas siasatan SPRM atau MACC telah dihantar ke Peguam Negara untuk kelulusan atau kebenaran dari Peguam Negara untuk tangkap dan charge Rafidah Aziz dan Rahim Tambicik. Tapi mengikut peraturan, ini yang didedah di dalam mahkamah semasa perbicaraan Ezam, telah didedah di dalam mahkamah bahawasanya SPRM tak boleh charge VVIP atau VIP ataupun menteri ataupun bekas menteri macam Rahim Tambicik, Rafidah Aziz yang pegang jawatan tinggi di dalam UMNO dan jawatan tinggi di dalam kerajaan. They hold high office in the party. They also hold high office in the government. So sekiranya ataupun sebelum baik polis Bukit Aman ataupun SPRM nak tangkap dan charge seorang VIP atau VVIP, mereka kena terlebih dahulu mendapat kebenaran atau kelulusan dari Perdana Menteri. Dan ini bukan saja untuk orang tinggi, orang pangkat tinggi dalam parti atau dalam kerajaan. Masa Abdullah Ang dulu, masa Mahathir mula-mula jadi Perdana Menteri, Abdullah Ang, polis telah siasat dan mendapati bahawasanya dia bersalah. Tapi tak boleh tangkap Abdullah Ang. Mereka terlebih dahulu kena pergi jumpa Mahathir. Dan Mahathir tidak mahu beri kebenaran untuk Abdullah Ang ditangkap. Tapi semasa tu IGP, Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar, this is a no-nonsense no-nonsense IGP. Dia tak main-main punya, dia tegas dan dia tekan Mahathir. Dia kata tapi bukti terhadap Abdullah Ang ni kukuh. Very strong evidence. There's no way Abdullah Ang boleh escape. So, Tun Hanif insist yang Abdullah Ang ni perlu ditangkap dan di-charge. Mahathir termenung lama. Dia diam, dia termenung, tapi dia tahu dia tak boleh main dengan Tun Hanif ni. Tun Hanif ni is a fighter. Dan kalau betul, betul. Kalau tak betul, tak betul. Dia no-nonsense punya person. So, akhirnya Mahathir had no choice tapi terpaksa setuju, terpaksa beri kebenaran kepada Tun Hanif untuk Abdullah Ang ditangkap. Akhirnya Abdullah Ang ditangkap, di-charge dan didapati bersalah dan dimasukkan ke penjara Kajang. Tapi Mahathir was not happy lah. Kes Eric Chia di Pewaja pun sama. Bila diorang nak tangkap dan charge Eric Chia, Mahathir tak bagi. Tapi akhirnya samalah macam kes Abdullah Ang ni. Dia punya tu terlampau tu, tapi dia terpaksa beri okey untuk Eric Chia ditangkap dan di-charge atas kes Pewaja. Tapi kebetulan mungkin nasib baiklah Eric Chia, dia didapati tidak bersalah dan charge dia digugur dan Eric Chia tidak masuk penjara. So kalau dia tak boleh nak sekat dari seseorang di-charge, dia masih boleh main kot pintu belakang
untuk yang di-charge tu menang kes. So, akhirnya Eric Cha tak masuk jugalah penjara in the end lah. So, memang pihak IGP, pihak AG, pihak SPRM, memang mereka menghadapi masalah when it comes to VVIP atau VIP. Ataupun orang high profile yang boleh dianggap rapat dengan Perdana Menteri atau rapat dengan UMNO. So, dia orang tak boleh simply tangkap dan charge, Kalau orang macam Rafidah, orang macam Rahim Tambicik, Abdullah Ang, Eric Cha, dan juga Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dia pun, sebab dia ni Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, pihak AG, IGP ataupun SPRM tidak bebas untuk nak tangkap dan charge. Dia orang hanya boleh tangkap dan charge orang seperti Ahmad Zahid Hamidi dan orang-orang yang sewaktu dengannya, sekira Perdana Menteri say okey, ini sebab dia status dia high profile, VVIP, dia pegang jawatan dalam parti, jawatan tinggi, jawatan dalam kerajaan, dan sekira Presiden Parti dan Timbalan Perdana Menteri seperti Ahmad Zahid Hamidi, no way. Baik Bukit Aman, baik SPRM, baik Peguam Negara tak boleh sentuh kecuali dengan kebenaran Perdana Menteri. Ini semenjak tahun 80 lagi. Dan benda ni is not a secret. Dalam buku yang ditulis oleh seorang bekas Commissioner MACC atau SPRM, dia telah dedah campur tangan Perdana Menteri di dalam kes-kes high profile, kes-kes yang melibatkan VIP atau VVIP. Baik Bukit Aman, baik SPRM, baik Peguam Negara, mereka tidak bebas untuk nak tangkap ataupun charge orang dan status VIP atau VVIP. Kena terlebih dahulu dapat kebenaran Perdana Menteri. Semasa kes Zahid Hamidi mula-mula timbul masa zaman Ismail Sabri Yaakob. Tapi sekira Ismail Sabri Yaakob membenarkan SPRM ataupun Peguam Negara tangkap Ahmad Zahid Hamidi, mereka akan kata ini politik. Kerana ni Ahmad Zahid Hamidi tentang Ismail Sabri Yaakob, kerana Ahmad Zahid Hamidi nak gulingkan Ismail Sabri Yaakob, maka ini tindak balas politik. So, tangan Ismail Sabri terikat. He cannot give the okay. Kalau he give the okay, dan beberapa kali Peguam Negara berjumpa dengan Ismail Sabri Yaakob dan minta kebenaran. Can I proceed to charge Ahmad Zahid Hamidi? Ismail Sabri Yaakob lama termenung. Dia diam, dia tak boleh nak jawab. Akhirnya dia kata, hold on first lah, tunggulah. Kalau tidak, benda ni akan jadi isu politik. Dan sampai kerajaan bertukar, sampai Perikatan Nasional diganti dengan Pakatan Harapan dan Barisan, Ahmad Zahid masih tidak ditangkap, tidak di-charge. So sekarang ni Peguam Negara tanya sekali lagi Anwar Ibrahim tentang kes ni, kes Ahmad Zahid Hamidi ni, yang daripada kerajaan dulu, Perdana Menteri dulu, kita masih KIV, kita tak proceed tangkap dan charge. Apa kita nak buat? Anwar beritahu kepada Peguam Negara, Attorney General, hold on first. Kertas siasatan dah complete. Charge sheet pun dah complete. Bukan kertas siasatan saja. Charge sheet dah ada dah. Cuma kita file aja. Hari ni boleh tangkap dan boleh charge Ahmad Zahid Hamidi. Tak payah kita delay. Within today itself ataupun habis lewat besok, kita boleh tangkap dan kita boleh charge Ahmad Zahid Hamidi. Everything is complete, evidence is there, money trail, detail. Di antara tahun 2012, 2013
8 transaction dari Bowster kepada 2 syarikat, pada 2 syarikat kepada money changer di Singapore dan money changer Singapore, hantar balik money changer Malaysia, total 20 million Sing dollars, 20 juta Sing dollars. Everything is there. The time, the date, the documents. Saya tak bolehlah nak dedah sebab kalau saya dedah, saya boleh ditangkap sama macam kes Ezam, dan saya boleh maknanya oleh kerana saya langgar Official Secrets Act, OSA, saya boleh dipenjara hingga 7 tahun. 7 years maximum. Dia minimum setahun. Minimum setahun, maximum 7 years. Ezam kena 2 tahun. So maknanya I can tell you about it, tapi dokumen, kalau saya tunjuk dokumen tu, macam Ezam buat. Ezam ni dia buat press conference, reporter ramai datang, lepas tu dia tunjuk dokumen tu kepada reporter. That is why he got into trouble. Sekiranya dia tidak tunjuk dokumen tersebut, dokumen rahsia, dokumen yang cop rahsia is under Official Secrets Act. Any document. Dia tak kisah dokumen apa. Walaupun dokumen tu bukan rahsia, asal cop rahsia, kita dedah, kita boleh di-charge, boleh ditangkap dan di-charge. Dan perkara ni telah dibangkit dalam mahkamah. Sebab apa bila dicop rahsia, maknanya itu satu kesalahan. Mahkamah diberitahu, kalau dia ambil toilet paper, kertas jamban, dan dia tulis atas kertas jamban tu, dia tulis menu dia nak makan hari ni. I want to eat mi goreng today. Dia tulis atas kertas jamban, toilet paper. Tapi sekira sekretari cop rahsia toilet paper tersebut, dan toilet paper tersebut hanya tulis yang bos nak makan ni mi goreng atau roti canai, that one is already rahsia, dan siapa yang memperolehi dokumen tersebut, dokumen yang dicop rahsia, maka boleh dipenjara hingga ke 7 tahun. Sebab yang penting ni bukan kertas tu kertas jamban ataupun kertas biasa, ataupun apa yang tertulis di kertas tu ialah bos nak makan mi goreng hari ini. Yang penting ialah cop rahsia. That is the crime. You have in possession a piece of paper dengan stamp atau cop rahsia. Yang itu Ezam kena 2 tahun. So it's not kandungan tu, tapi the cop tu is very important. Kalau ada cop rahsia, tak kisahlah kertas apa sekalipun, it's a crime under OSA. Ini yang dia orang beritahu mahkamah, walaupun bunyi pelik, tapi that is reality. So sekarang ni saya tak boleh tunjuk kertas tu. SPRM kata mereka nak jumpa saya. Mana-mana di England dia orang boleh jumpa saya. Ini mereka umum pada tahun lepas, pada ni bulan let me see, is 2 November tahun 2022. So 2 November 2022 mereka kata nak jumpa saya anywhere in England untuk nak mendapat bukti yang saya perolehi, ataupun kalau mereka sudah ada bukti, dan saya rasa memang mereka sudah ada bukti. Kalau mereka tak ada bukti itu, macam mana benda tu bocor? Bukan saya reka, benda tu saya keluarkan. Dan the fact that dokumen ni, kesalahan dia bukan fitnah tau. Yang dia orang tuduh saya ni bukan fitnah. Sebab kalau fitnah mana bohong. Yang dia tuduh saya ni, saya mendedahkan rahsia kerajaan. Kalau saya dedahkan rahsia kerajaan, bermakna betul lah benda tu. Kalau benda tu tak betul, macam mana boleh jadi rahsia kerajaan? Maknanya fitnah lah, bukan rahsia kerajaan. So this is very important. The fact that mereka kata saya lakukan kesalahan di bawah OSA, dan bukan saya lakukan kesalahan di bawah fitnah, maknanya a violation of Official Secrets Act. Bukan satu violation atau kesalahan di bawah pembohongan ataupun saya fitnah. Itu charge lain. Dan saya pun biasalah kena charge under that charge, you see.
They call it criminal defamation. Criminal defamation ni kesalahan di mana saya mengfitnah. But they're not talking about criminal defamation, iaitu kesalahan saya ialah fitnah. Tapi they're talking about OSA, Official Secrets Act. Bermaknanya tuduhan saya ni betul, tapi tak sepatut saya mendedahkan rahsia kerajaan. That is the real issue. So sekarang ni, saya tak bolehlah dedah. Ada ke SPRM, sudah ke, belum ke datang England jumpa saya. Sebab sekira mereka datang jumpa saya, apa soalan dia tanya, apa jawapan saya beri, that one is di dalam satu siasatan, saya tak boleh dedah. It's a crime, it's an offence. So saya terpaksa dedah, diamlah, tak bolehlah dedah. Adakah dia orang sudah jumpa saya ke, belum ke, dan apa dia orang tanya saya, apa saya jawab. That one kita bagi SPRM sendiri yang mendedahkan. Mungkin reporter boleh tanya SPRM tentang detail perjumpaan mereka dengan saya dan ada ke tidak perjumpaan tu berlaku. So the point is this now, adakah Ahmad Zahid Hamidi akan ditangkap dan di-charge di atas kesalahan rasuah menerima 20 juta Sing dollars ataupun 66 juta ringgit Malaysia di dalam 8 transaksi, 8 transaction di antara tahun 2012 hingga 2013. Adakah tindakan akan diambil dan Ahmad Zahid akan di-charge? Ini bergantung kepada Perdana Menteri. Semenjak Mahathir lagi tahun 80-an, masa dia Perdana Menteri, pihak polis atau Bukit Aman, pihak SPRM, masa MACC lagi dulu, ataupun ACA, masa tu panggil ACA, Anti-Corruption Agency. Kemudian tu baru tukar kepada SPRM ataupun MACC. Dan terutama sekali yang akan mengendalikan charge tersebut ialah Jabatan Peguam Negara, AGC, Attorney General's Chambers. Adakah mereka akan ambil tindakan? Ini bergantung kepada Perdana Menteri, oleh kerana semenjak tahun 80 sampai sekarang, sudah 40 tahun lebih, pihak-pihak berkuasa, enforcement agencies di dalam kerajaan tidak boleh mengambil tindakan terhadap VIP, VVIP, orang jawatan tinggi dalam parti ataupun orang jawatan tinggi dalam kerajaan. So kalaulah sesiapa sekalipun lah, baik Zahid Hamidi ke siapa sekalipun akan ditangkap dan di-charge, ini bergantung kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kalau Perdana Menteri Anwar Ibrahim kata charge, maka charge lah. Kalau dia kata jangan charge, maka tidak akan di-charge. So the ball is at Anwar's feet. What is Anwar going to do? Anwar going to keep the ball or kick the ball? Setakat ni, dia tak mau kick the ball, dia keep the ball. So, masa depan Zahid ni, future Zahid ni, bergantung kepada Anwar. Kalau Anwar says proceed, maka tumbanglah Zahid. Tapi kalau Anwar rasa Zahid ni more valuable alive than dead, bermaknanya tak boleh bagi Zahid mati, sebab nilaian dia hidup lagi tinggi daripada nilaian dia sekira mati, maka talian hayat ataupun lifeline akan diberi kepada Zahid. Dan adakah Zahid ni selamat atau tidak selamat di dalam tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera.